أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat iman dan Islam yang kita kecapi sehingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita sebagai seorang muslim. Seterusnya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ruang dan peluang yang telah Allah kurniakan kepada kita untuk mendirikan salat maghrib berjamaah. Seterusnya, meneruskan pembelajaran kita di dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang ke-6, bab berkenaan dengan jinayat. Di dalam buku surat apa, tuan-tuan? Buku surat kita lain-lain kan? Saya buku surat lain. Di dalam perbincangan yang lepas, kita telah berhenti di dalam perbincangan berkenaan dengan keupayaan, kan? Keupayaan, kecacatan pada upaya. Musuh apa, tuan-tuan? Sebelum kita masuk tajuk yang baru, iaitu qisas. Musuh apa tu? 1802. 1802. Di dalam perbincangan yang lepas, kita telah berbincang mengenai bahagian apakah yang boleh dikenakan qisas dan boleh yang manakah layak untuk dikenakan qisas, kan? Dalam permula-mula perbincangan kita tu, kita telah berbincang mengenai pembunuhan, ya, telah mengenai perbincangan perbunuhan. Kemudian kita masuk pula iaitu pada anggota badan. Pada anggota badan, maknanya terputus anggota badan tersebut, putus telinga, putus hidung, putus tangan, putus kaki, mana anggota itu hilang secara zahirnya. Kemudian kita masuk pula perbincangan berkenaan dengan anggota tu ada, tetapi keupayaan anggota tersebut telah hilang. Sama ada hilang itu hanya separuh ataupun hilang itu hilang secara total. Kalau kita lihat di situ, berkenaan dengan contohnya kehilangan keupayaan ni, contohnya keupayaan untuk melihat. Mata bola ni ada tetapi dah tak nampak, dah buta. Telinganya ada tetapi disebabkan kena tampar itu terus tak boleh dengar, kan? Ataupun disebabkan lidahnya ada tetapi deria rasanya tak ada, kan? Ada lagi macam-macam lah, kan? Menghidunya, keupayaan untuk mengunyah, kan? Lepas tu keupayaan untuk lelaki, kalau yang keupayaan untuk mengeluarkan air mani, untuk perempuan keupayaan untuk hamil, kan? Keupayaan untuk bersetubuh dan sebagainya. Maknanya itu adalah anggotanya ada tetapi fungsi anggota itu telah hilang. Maka di dalam perbincangan ini juga boleh dituntut qisas pada beberapa keadaan, dan kita dah bincangkan dalam perbincangan tersebut. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk perbincangan berkenaan dengan qisas. Yang hari itu kita bincang berkenaan dengan situasi macam manakah yang boleh dituntut untuk qisas. Sekarang ni kita nak masuk dalam perbincangan qisas tu apa benda. Baik, kita masuk qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Pengertian itu, qisas bermaksud melakukan tindakan sama yang berbentuk serangan fizikal terhadap seseorang seperti yang dilakukannya terhadap orang lain.
Tindakan ini merangkumi perbuatan yang melibatkan pembunuhan atau kecederaan pada fizikal seseorang. Makna qisas ini dia bukan sahaja pada bunuh, kan? Makna kalau ada seseorang itu membunuh A bunuh B, kan? B boleh menuntut qisas. Makna B itu boleh membunuh waris B itu boleh menuntut qisas, maka A pun kena bunuh, kan? Bukan sahaja pada bunuh, bahkan juga pada kecederaan. Baik, kita masuk pula syarat-syarat qisas. Siapakah yang boleh dikenakan qisas ini dan siapakah yang layak untuk menuntut qisas ini? Baik, qisas bagi jenayah membabitkan nyawa perlu memenuhi 4 syarat. Yang pertamanya, individu yang dihukum qisas mestilah orang yang tertakluk dengan hukum syarak, iaitu orang yang mukallaf. Kan? Siapakah orang mukallaf ini? Iaitu orang yang baligh dan juga berakal. Ini bermakna qisas tidak boleh dijalankan terhadap kanak-kanak dan juga orang gila. Walaupun mereka melakukan jenayah yang boleh dikenakan qisas. Memang secara kita nampak seorang budak pegang pisau pergi tikam seseorang, maka waris mangsa itu tidak boleh menuntut qisas terhadap budak tersebut. Sebab apa? Budak tersebut tak cukup dia punya syarat, syarat untuk dijatuhkan hukuman ke atasnya. Okey, ini kerana baligh dan berakal merupakan asas di dalam menentukan tanggungjawab. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, rufi'al qalamu an thalath, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anil mubtala hatta yabra, wa 'anis sabi hatta yakbar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Daud. Apa maksudnya? Pena telah diangkat daripada 3 jenis golongan. Yang pertama iaitu orang yang tidur sehingga dia sedar ataupun dia bangun, ataupun wa 'anil mubtala hatta yabra, ataupun orang yang gila sehingga dia berakal, dan yang ketiga kanak-kanak sehinggalah dia besar. Okey, sekarang ni perbincangannya, kalaulah kanak-kanak itu umurnya 10 tahun, yang tak baligh lagi, dia dah membunuh, yang dia pergi bunuh seseorang. Adakah kanak-kanak itu apabila dia dah baligh, waris boleh menuntut untuk qisas budak tersebut bila dia dah besar? Kita masuk perbincangan kat bawah ni. Kan, qisas merupakan hukuman yang amat berat. Oleh itu, hudud qisas tidak boleh dikenakan terhadap kanak-kanak dan juga orang gila. Selain itu, mereka juga melakukan jenayah tersebut dengan niat yang tidak boleh dikira. Oleh itu, mereka sama seperti pembunuh dalam pembunuhan tanpa niat. Maknanya budak-budak ataupun orang gila ini secara automatiknya akan dikategorikan di dalam pembunuhan tanpa sengaja. Automatik masuk ke situ. Maknanya dia tidak boleh menuntut qisas ke atas budak tersebut. Tidaklah bermakna budak itu terlepas daripada hukuman. Dia hanya terlepas daripada hukuman qisas sahaja, tetapi di situ ada hukuman yang lain, iaitu adanya diat, kan, denda yang kena bayar 100 ekor unta dan sebagainya, kan. Seperti mana yang kita buat kira-kira, kan, diat 100 ekor unta tu hampir-hampir, kan, kalau ditukarkan, dikonvertkan nilainya itu hampir-hampir 1 juta, kan. So oleh itu mereka syaratnya ketika jenayah tersebut dilakukan, mereka masih kanak-kanak ataupun gila. Ini bermakna orang yang membunuh ketika kanak-kanak tidak akan dihukum setelah baligh. Seperti mana yang saya sebut timbulkan permasalahan tadi tu, budak tu umur 10 tahun dia pergi bunuh orang. Akan tetapi apabila budak tu dah baligh, boleh tak si waris untuk menuntut qisas ke atas budak tersebut? Tidak boleh. Sebab apa? Perbuatan membunuh itu berlaku ketika mana dia belum baligh lagi. Okey. Sama juga, begitu juga dengan orang gila yang membunuh, tidak akan dihukum setelah dia sedar. Kan, orang gila, kan, main sauk je apa yang ada kat kiri kanan dia pun main libas, main tikam je. Dah mati seseorang. Maka dia melakukan perbuatan tersebut di dalam keadaan yang bukan mukallaf, bukannya yang tertakluk ke atasnya syarak ataupun hukum. Maka dia terlepas daripada hukuman qisas.
walau bagaimanapun. Bagi jenayah yang dilakukan oleh orang yang berakal kemudian menjadi gila, dia akan dikenakan qisas walaupun pada ketika dihukum dia disahkan gila. Waktu dia membunuh itu dia memang berakal. Dia memang baligh dan berakal, dia boleh fikir. Elok lepas bunuh tu dia jadi trauma. Baru first time bunuh dia jadi trauma, dia jadi dah terbayang-bayang time nak tidur tu, terbayang-bayang waktu membunuh. Sebab membunuh kali pertama dia rasa takut dan sebagainya, menyebabkan dia jadi gila. Maka orang yang macam ni dia tidak terlepas daripada qisas. Dia boleh dikenakan qisas. Sebab apa? Ketika dia melakukan perbuatan tersebut, dia melakukan di dalam keadaan yang berakal atau berwaras. Dan kes ni banyak berlaku ulangan kalau kita tengok dekat Malaysia ni kan. Langgar accident, lepas tu tiba-tiba kata dia dah gila. Dah ada kad gila dan sebagainya. Wallahu a'lam lah kalau betul dia gila ataupun sebagainya. Tetapi maknanya gila ni merupakan lesen yang besar lah untuk lepas daripada jenayah. Kemudian bagi orang yang membunuh ketika mabuk pula, dia akan tetap dikenakan qisas sekiranya dia mabuk kerana sengaja melanggar larangan minum bahan memabukkan. Walaupun orang yang mabuk ni dalam Islam di dalam kategori orang yang tidak sedar, dalam kategori orang gila lah. Tetapi orang mabuk ni dia memilih tidak sedar atas kerelaan hati dia. Dia yang nak memabukkan itu. Dia yang nak hilang kewarasan akal dia. Berbeza dengan orang gila. Tak ada pun orang yang nak menjadi orang gila. Tetapi kalau orang yang mabuk ni memang dia yang mencari mabuk tu. Maka dia tertakluk ke atas dia tanggungjawab, maka dia boleh dikenakan qisas kalaulah dia membunuh. Baik, itu yang pertama. Syarat yang pertama untuk qisas, orang tersebut mestilah orang yang berakal dan juga baligh. Kemudian syarat yang kedua, pesalah tersebut bukanlah leluhur mangsa, iaitu bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya, walau sejauh mana sekalipun hubungan mereka. Seseorang bapa yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan qisas. Leluhur ni bermakna orang yang atas, ataupun bahagian al-asl lah. Maknanya kalau di dalam perbincangan miras, dia adalah al-aslu, makna daripada ayah sampai ke atas, ayah, nenek, moyang dan sebagainya seterusnya. Makna kalau jauh sekalipun tok nyang dan sebagainya, masih lagi tidak boleh dikenakan qisas. Sebab apa tak boleh? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, hadartu Rasulullah SAW yuqidul aba min ibnihi wa la yuqidul ibna min abihi, atau kama qala Nabi SAW di dalam riwayat Tirmizi. Maksudnya, saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW ketika baginda menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anak kerana membunuh bapa, tetapi tidak menghukum bunuh bapa kerana membunuh anak. Maknanya kalaulah bapa itu membunuh anak, bapa bunuh anak, maknanya ahli waris anak tu nak menuntut supaya bapa dia dibunuh, tidak boleh. Tapi kalau bapa macam mana? Anak bunuh bapa, maka boleh dikenakan qisas ke atas anak tersebut. Okey. Baik, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqama hududu fil masajidi wa la yuqtalul walidu bil waladi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah hudud itu dijalankan di dalam masjid dan janganlah seorang bapa dibunuh kerana membunuh anaknya. Samalah. Maknanya ini adalah dalil-dalil yang nak mengatakan bahawa seorang bapa ataupun dan ke atas tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Okey, dan saya perlu jelaskan sekali lagi, dia hanya terlepas daripada hukuman hudud sahaja, tetapi hukuman lain masih lagi boleh dikenakan ke atas bapa tersebut, maknanya kena diat dan sebagainya.
Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqadul walidu bil waladi, janganlah seorang bapa dihukum bunuh kerana membunuh anaknya. Dan semua ini dalam riwayat Tirmizi, dan kalau kita lihat dekat sebelah menyebut kan ketiga-tiga hadis ini statusnya adalah dhaif. Kan, dari segi sanadnya, maknanya orang yang membawa hadis tersebut mungkinlah di situ ada kekurangannya. Kan, mungkin dia kurang kuat ingatan dia ke, ataupun cakapnya tu tergagap-gagap ke, ataupun ada sengau ke apa sebagainya. Itu juga dikira sebagai kecacatan di dalam perawi tersebut. Akan tetapi ketiga-tiga hadis itu menyokong antara satu sama lain, menjadikannya dalil itu kuat, iaitu seorang bapa tidak boleh dibunuh kalau dia membunuh anaknya. Ini turut disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad hasan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya dan daripada datuknya. Bahkan ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang mana kontennya sama, iaitu bapa tak boleh bunuh anak. Maka status hadis dalam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu statusnya hasan. Maka walaupun hadis itu dhaif, dengan adanya persamaan pada konten isi kandungan hadis tersebut, maka hadis ini boleh dijadikan sebagai hujjah. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya belajar daripada beberapa orang ilmuwan yang saya temui bahawa seorang bapa tidak akan dibunuh kerana membunuh anaknya, dan inilah pendapat saya. Ini adalah stand yang telah dipegang oleh Imam Syafi'i bahawa bapa itu tidak boleh dibunuh walaupun dia yang membunuh anaknya sendiri. Baik, demi memelihara kedudukan seorang bapa kerana dia menjadi sebab sehingga lahir anaknya. Oleh itu seorang anak tidak sepatutnya menjadi sebab sehingga bapanya dibunuh. Baik, kemudian syarat yang ketiga di dalam qisas ini adalah mangsa yang dibunuh mestilah orang yang dijamin nyawanya, sama ada sebagai seorang Islam ataupun orang kafir, yang mana orang kafir itu di dalam kategori yang tertakluk dengan perjanjian orang kafir zimmi atau jaminan keselamatan oleh negara Islam, ataupun kafir muawadah. Apa nama istilah ni? Okey, bagi kafir harbi pula, nyawa mereka tidak dijamin. Begitu juga orang yang murtad kerana darahnya halal untuk dibunuh. Mana orang kafir yang dijamin darahnya hanyalah orang kafir zimmi dan juga orang kafir muahad. Itu sahaja, dua itu sahaja. Orang kafir harbi yang mana yang terang-terang mengkritik, yang terang-terang menolak Islam, yang mengacau orang Islam, itu adalah dalam kategori orang kafir harbi. Maka golongan ini tidak akan dijamin nyawa mereka. Bermaknanya kat sini, kalaulah seorang orang Islam membunuh seorang kafir harbi, seorang Islam membunuh seorang kafir harbi, dan keluarga si kafir harbi itu nak menuntut qisas. Kafir harbi itu nak menuntut qisas, sedangkan dia yang paling kuat menolak Islam ni, dia nak menuntut qisas. Tak boleh. Tetapi adakah si pembunuh Islam ni akan terlepas daripada hukuman? Tidak. Dia hanya terlepas hukuman qisas sahaja, tetapi hukuman-hukuman lain boleh dikenakan ke atas dia. Okey. Dan kalaulah seorang kafir zimmi, kalau orang kafir zimmi membunuh seorang kafir zimmi membunuh seorang muslim, maka si keluarga muslim itu berhak untuk menuntut qisas ke atas kafir zimmi tersebut. Baik. Kemudian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, siapa yang menukar agamanya hendaklah kamu dibunuh. Hendaklah kamu bunuh. Maknanya orang kafir, orang murtad lah. Orang murtad ini secara automatiknya tidak akan dijamin darahnya.
Baik. Hukum ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah At-Taubah, "Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah." Dan perangilah kaum kafir musyrik keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Ini khusus untuk orang yang kafir harbi, yang terang-terang menentang. Kalau orang kafir zimmi ataupun orang yang muahad, orang kafir muahad yang membuat perjanjian dengan negara Islam ini, mereka tidak akan dikenakan mereka akan dijaminlah darah mereka. Baik. Kemudian syarat yang keempat ialah pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tidak boleh lebih rendah daripada pembunuh kerana kekufuran atau perhambaan. Oleh yang demikian, seorang Muslim tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh orang kafir, sama ada orang kafir itu kafir zimmi, iaitu orang yang membuat perjanjian muahad. Kafir harbi ialah orang yang kafir yang belum pernah menerima seruan Islam. Seperti mana saya sebut dekat poin yang ketiga tadi tu, kalaulah orang kafir zimmi itu membunuh kalau orang Islam membunuh orang kafir zimmi, boleh menuntut, tetapi kita kena lihat pada syarat yang keempat, iaitu kena ada persamaan pada taraf. Mana orang Islam dia ada tinggi lagi tarafnya daripada orang kafir zimmi itu. Baik. Ini seterusnya, demikian juga dengan orang yang merdeka tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh seorang hamba. Kalaulah seorang yang merdeka membunuh seorang hamba, maka hamba itu walaupun dia menuntut qisas, maka tidak boleh. Tetapi boleh dikenakan hukuman yang lain. Sama ada hamba tersebut iaitu hamba yang mudabbah ataupun hamba yang mukatab ataupun hamba yang qinnu ataupun hamba yang muba'ab. Ini adalah kategori-kategori hamba. Apabila kita sebut hamba, kita fikir satu je, makna dia ada tuan. Tetapi di dalam Islam, di situ ada beberapa kategori hamba tersebut. Okey. Yang pertamanya kat situ dia sebut mudabbah. Kategori mudabbah ini adalah hamba yang telah berjanji dengan tuannya, yang mana dia akan bebas kalau tuannya meninggal dunia. Kalaulah tuannya itu mahadir, panjang umurnya, maka selagi itulah hamba itu tidak akan bebas. Mana selagi mana dia mengikat perjanjian dia buat side agreement dengan tuan dia. Okey, tuan, kalaulah tuan ni meninggal, maka saya secara automatiknya akan dibebaskan ataupun merdeka. Maka itu adalah kategori yang mudabbar. Kemudian yang kategori yang kedua iaitu mukatab. Mukatab ini adalah kategori yang buat agreement juga, yang buat agreement, yang mana si hamba itu dia telah membuat perjanjian dengan tuannya bahawa dia akan bekerja dia akan tanya kepada tuannya, berapakah harga untuk membebaskan saya ni? Dia tanya kepada tuannya katakanlah 10,000. Maka dalam tempoh berapa tahun dia boleh mencapai 10,000 tu. Katakanlah dalam 10 tahun, maka baru capai 10,000. Itu adalah mukatab. Dia buat perjanjian dengan seolah dengan dia membebaskan diri dia dengan membayar duit. So macam mana cara dia membayar duit? Dia buat kerja lah. Dia buat kerja walaupun dia masih hamba, tetapi dia mendapat upah. Mendapat upah, akhirnya dia pun membayar, akhirnya dia pun dibebaskan setelah selesai pembayaran tersebut. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, qinnu pula, iaitu hamba abdi selama-lamanya. Dari dia kecil sampailah dia mati, memang hamba abdi sahaja statusnya. Memang tuan dia tu tak nak bebaskan dia. Dah bagi dah mula kat tuan ni, kemudian dipindahkan kepada orang ni, sampai selama-lamanya jadi hamba. Ataupun kategori yang keempat, iaitu muba'ad. Kategori muba'ad ni adalah hamba itu dia ada dua status. Maksudnya badan dia tu ada dua status. Maksudnya sebelah badannya tu
adalah merdeka, dan sebelah badan ini adalah hamba. Macam mana benda ni boleh berlaku? Apabila hamba itu dimiliki oleh lebih daripada seorang tuan. Apabila hamba tersebut dimiliki oleh lebih daripada seorang tuan. Contohnya saya dengan Cik Seli. Ada seorang hamba A. Cik Seli telah membebaskan hamba tersebut. Okey, engkau bebas, tetapi dia masih hamba tu masih lagi bertuankan saya. Tapi saya tak bebaskan dia. Itu yang dimaksudkan. Dia separuh-separuh. Dia bebas pada Cik Seli, tapi pada saya belum lagi bebas. Itu adalah kategori muba'ad. Saya pun terfikir-fikirlah macam mana sebenarnya gambaran sebenarnya dengan hamba yang dua status ni sebab kita tak pernah melalui benda tersebut, so kita hanya bayangkan je lah. Tak tahu bagaimana secara realitinya perkara itu berlaku kan. Okey. So seterusnya, ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim dibunuh kerana membunuh orang kafir. Walaupun orang muslim itu membunuh seorang kafir zimmi, orang kafir zimmi itu menuntut qisas tidak layak. Sebab apa? Tidak ada persamaan taraf. La yuqatilul hurru bil abdi, yang maksudnya orang yang merdeka tidak akan dibunuh kerana membunuh seorang hamba. Dan ini yang dinukilkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Abu Dawud. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-178, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk menjalankan hukuman qisas di dalam perkara orang yang mati dibunuh. Siapakah itu? Iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba. Mana dia ada status perbezaan taraf tersebut. Maka apabila adanya perbezaan, maka tidak boleh menuntut qisas. Ayat ini menunjukkan bahawa seorang merdeka tidak boleh dibunuh kerana membunuh seorang hamba. Walau bagaimanapun, taraf yang sama ini hanya diambil kira ketika berlakunya jenayah tersebut. Perbezaan ataupun persamaan taraf yang berlaku selepas kejadian jenayah tidak akan diambil kira. Samalah macam orang gila tadi tu. Kita ambil kira pada masa itu. Pada masa itu seorang Islam telah membunuh seorang kafir zimmi, ataupun seorang merdeka telah membunuh seorang hamba. Seorang yang merdeka bunuh seorang hamba. Kalau kita lihat di dalam syarat-syarat ini, yang hamba itu tidak boleh menuntut qisas. Kemudian dia buat trik, dia pun bebaskan diri dia nak menuntut hamba, nak menuntut qisas. Sebab apa? Dia dah merdeka. Tidak boleh. Sebab apa? Ketika berlakunya perbuatan jenayah tersebut, hamba tersebut di dalam keadaan status hamba, maka tidak boleh menuntut qisas. Baik, kita masuk sikit lagi di dalam syarat-syarat qisas bagi jenayah terhadap anggota. Tadi itu di dalam pembunuhan. Di dalam pembunuhan ada 4 syarat tersebutlah. Okay. So untuk qisas bagi jenayah terhadap anggota ini yang tidak melibatkan nyawa ini, dia ada syarat-syarat tambahannya. Okey. Syarat-syarat yang digariskan di atas merujuk kepada jenayah yang membabitkan nyawa. Sementara qisas bagi jenayah yang membabitkan anggota badan seperti tangan, kaki, telinga dan sebagainya selain tertakluk kepada syarat-syarat di atasnya. Ia juga mempunyai syarat-syarat tambahan seperti berikut. Okey, yang pertama untuk anggota yang ingin dipotong mestilah sama dari segi istilahnya dengan anggota mangsa yang dipotong. Contohnya, tangan kiri mestilah dengan tangan kanan mestilah dengan tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kiri, dan jari kelingking dengan jari kelingking. Tidak dibenarkan memotong tangan kiri dengan tangan kanan ataupun sebaliknya. Demikian juga tidak boleh memotong ibu jari dengan jari kelingking. Begitu juga tidak dibenarkan mencabut kuku jari yang lain daripada yang sepatutnya. Ini kerana perbuatan ini tidak bertepatan dengan maksud qisas itu, iaitu segalanya yang dilakukan itu tepat.
Namun demikian, persamaan ini tidak mengambil kira aspek saiz, ukuran dan juga kekuatan. Kan? Contohnya yang memotong tangan itu, orangnya tangannya tu kan berotot kan, orang yang sadar kan. Kemudian yang mangsa tu nak menuntut kan. Mana walaupun tangannya tu berbeza saiz, itu sadar yang tu kering, boleh juga menuntut asalkan anggota yang sama. Okey, itu yang pertama, iaitu anggota yang diqisaskan itu mestilah sama. Okey. Yang keduanya, anggota yang syarat yang kedua, tidak boleh melibatkan anggota yang lumpuh dengan anggota yang normal. Contohnya, tidak dibenarkan memotong tangan yang normal sebagai balasan kepada tangan yang kepada tangan yang lumpuh walaupun pesalah bersetuju. Si A pi pancung tangan si B. Kebetulan pula tangan si B tu memang dah lumpuh dah. Tangan tu dah lumpuh belah kiri. Kemudian si B ni nak menuntut, aku nak qisas. Tak boleh. Sebab apa? Tidak boleh untuk sebab apa? Yang si A tu dia memotong tangan yang mana memang dah tak ada fungsi dah. Tetapi si B tu tidak boleh menuntut qisas, tetapi boleh menuntut benda yang lain lah, menuntut pampasan dan sebagainya, itu dibolehkan. Cuma tidak dapat qisas je lah. Okey, walau bagaimanapun dibenarkan memotong tangan yang lumpuh sebagai balasan kepada tangan yang normal atau tangan yang lebih rendah tahap lumpuhnya. Ini kerana dalam kes kedua ini ia tidak menjejaskan aspek persamaan yang menjadi asas di dalam qisas. Si A potong tangan si B, yang mana tangan si B itu memang normal. Dua-dua tangan normal. A normal, tangan B pun normal. A potong tangan B. Lepas potong, tiba-tiba tangan A itu tiba-tiba jadi lumpuh, ataupun tiba-tiba jadi Parkinson. Tiba-tiba jadi Parkinson. Mana benda tu berlaku selepas A potong tangan B. Maka B boleh tak menuntut untuk memotong tangan A itu? Boleh. Sebab apa? Yang dipotong, A memotong tangan B itu dalam keadaan tangan B itu normal. Maka B boleh menuntut untuk potong tangan si A walaupun dalam keadaan lumpuh. Okey. Berbeza dengan yang tadi tu. Berbeza dengan yang tadi tu, yang mana A potong tangan B, yang mana tangan B tu asalnya memang dah lumpuh dah. Tak boleh. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, anggota yang ingin dipotong mestilah boleh dipotong pada sendinya, seperti siku dan pergelangan tangan, atau had yang boleh ditetapkan seperti telinga. Sekiranya kadar kecederaan tersebut tidak boleh dipastikan, seperti bengkak, luka atau potongan, tetapi bukan pada sendi atau had yang boleh dikenal pasti, hukuman qisas tidak boleh dijalankan. Ini kerana hukuman yang sama tidak dapat dijalankan kerana ia adalah syarat utama di dalam hukuman qisas. Apabila kita sebut qisas ini, hukuman itu mestilah sama. Mana kalau potongnya kata potong pada bahagian siku, maka kena potong balas balik pada siku juga. Tapi kalaulah dipotong dekat tengah-tengah, contohnya, berbezalah tangan kita ni. Tangan saya mungkin pendek sikit, tangan tuan mungkin panjang sikit, tangan orang tu mungkin panjang lagi dan sebagainya. Maka di situ ada perbezaan, maka tidak boleh digunakan qisas kalaulah bukan pada sendinya. Daripada Nimran bin Jariyah dan daripada bapanya bahawa seorang lelaki pernah menetak seorang lelaki pada lengan bawahnya. Lengan bawahnya mana pada siku ke bawah, dengan pedang sehingga putus, tetapi bukan pada sendinya. Dia potong tetap pada tengah-tengah ni. Lalu mangsa membuat aduan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda memerintahkan pesalah membayar diat. Mangsa pun berkata, saya tak nak diat, saya nak qisas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhid diyah barakallahu laka fiha. Ambillah dia, semoga engkau diberkati Allah dengan diat, bayaran diat tersebut. Ini bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan mangsa itu untuk menuntutkan qisas. Sebab apa? Potongan itu berlaku bukan pada sendi. Dia potong dekat tengah-tengah ni. Potong kat tengah-tengah, bukan kat sendi, potong kat tengah, tak boleh. Sekiranya
satu kumpulan turut serta memotong anggota badan seseorang, anggota mereka semua akan dipotong. Hukuman ini sama seperti hukuman satu kumpulan yang membunuh seseorang. Maknanya apa? Ada 3-4 orang bersekongkol di dalam memotong anggota badan seseorang, potong tangan. 3-4 orang pegang, potong tangan kawan dia. Maka 4 orang tu kena potong tangan juga sama, tangan yang sama, iaitu tangan kiri contohnya. Semua kena potong tangan. Baik. So di dalam berkenaan dengan anggota ini, kat bawah tu dia ada bagi tahulah, kan, seperti mana kalaulah berlakunya potongan tersebut bukan pada sendi, boleh menuntut qisas. Tetapi qisasnya lain sedikit bentuknya. Kita tengok dekat bawah tu. Pada dasarnya qisas mestilah dilaksanakan dengan penuh kesamaan dengan jenayah yang telah dilakukan dari segi teknikal dan juga kandungannya. Persamaan dari segi kandungan qisas adalah wajib dan mestilah dipenuhi. Sekiranya persamaan ini tidak dapat disempurnakan, maka hukuman qisas itu akan digugurkan. Dengan ini, jenayah memotong anggota akan dibalas dengan memotong anggota yang sama pada tempat yang sama. Jika tidak dapat dilaksanakan, maka secara automatiknya qisas itu tergugur. Apabila lengan atas ditetak hingga tulangnya pecah dan putus, pesalah akan dipotong pada sikunya kerana sendi siku adalah yang terdekat dengan tempat jenayah. Selebihnya pesalah dikenakan membayar hukumah. Seterusnya pesalah akan dipotong pada sendi yang terhampir dengan anggota yang dipatahkan dan membayar hukumah baginya. Maknanya kalau dalam kes seseorang lelaki itu memotong di bahagian tengah-tengah ni, maka dia boleh menuntut qisas. Qisasnya itu bukan potong kat tengah-tengah tu, tapi potong pada pergelangan tangan. Maka baki lagi itu, kan, boleh dituntut sebagai hukumah. Yang mana hukumah ini adalah satu jumlah yang telah dikeluarkan oleh pakar. Okey, nilai panjang tangan ni berapa? Maka para pakar pun mengeluarkan, okey, ini adalah contohnya 50,000 ataupun 60,000. Maka kena bayar, kena potong pergelangan tangan dan dapat 60,000. Itu caranya. Kalau potong dekat bahagian apa? Ni dekat bicep ni, dia bukan potong kat siku, bukan potong kat bahu, dia potong kat bicep ni. Maka akan dipotong tangannya pada bahagian siku dan dibayar hukumah. Mana kata-kata kan kat bahagian bicep ni mungkin sebab pendek, mungkin 30,000. Maka potong kat bahagian siku dan dapat 30,000. So itu adalah caranya. Untuk kalau kecederaan itu ataupun anggota itu dipotong bukan pada sendi. Persamaan dari segi teknikal pula adalah hak yang diberikan kepada keluarga mangsa. Maknanya nak membunuh sama tu. Kalaulah pembunuh itu membunuh dengan pisau ataupun tembak dengan M16, boleh. Maknanya si waris itu boleh menuntut benda yang sama. Tembak si pembunuh tu dengan M16 juga. Mereka boleh menuntut hak itu jika menghendakinya. Maksudnya ialah pesalah akan dihukum bunuh dengan alat dan cara yang sama digunakan untuk membunuh mangsa. Sekiranya pesalah membunuh dengan pedang, persamaan dari segi teknikal ialah dia akan dihukum bunuh dengan pedang. Demikian juga jika pembunuhan dilakukan dengan tembakan, membakar ataupun mencekik. Keluarga mangsa berhak menuntut pesalah dihukum dengan cara yang sama dan pemerintah perlu memenuhi permintaan tersebut. Tetapi di situ ada pengecualian. Tidak semua permintaan boleh dipenuhi. Apakah dia? Walau bagaimanapun, kebenaran di atas hanyalah bagi pembunuhan yang menggunakan alat-alat yang dibenarkan. Bagi pembunuhan yang menggunakan alat ataupun cara yang tidak dibenarkan seperti sihir atau apa sahaja yang diharamkan, hukuman bunuh hanya dijalankan dengan menggunakan pedang sahaja. Buat vudu ke tak boleh. Si kawan tu dia buat sihir, buat vudu-vudu, kawan tu mati. Kemudian ahli waris menuntut supaya yang tukang sihir tu pun kita vudukan dia juga, tak boleh. Maka dia akan dibunuhkan secara dengan menggunakan pedang sahajalah. Okay. So ada seminit lagi. So kita berhenti kat situ lah kan.
Kalau kita sambung lagi panjang pula ceritanya. So insya-Allah kita akan sambung perbincangan seterusnya di dalam pelaksanaan hukuman qisas, dan kita akan bincang juga tuntutan bertindih keluarga mangsa. Maknanya di dalam ahli waris itu ada yang minta qisas, ada yang sebahagian tak payahlah qisas, kita sekarang ni kan dalam kegawatan ekonomi, baik kita ambil je pampasan tu dapat 1 juta kan. Maka di situ ada berlakunya perbezaan di dalam ahli waris di dalam menuntut tersebut. Nanti kita akan bincangkan pada perbincangan yang akan datang insya-Allah. Ada apa soalan jika nak tanya? Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Kalau kata orang yang keluar agama, tak lah ya. Tapi lepas tu dia masuk Islam balik, adakah dia mesti dibunuh dulu? Maksudnya? Bukan tadi hukuman yang syarat darahnya halal kan? Ya. Tapi kalau dia perlu Islam balik, okey, kalaulah dia membunuh itu dalam keadaan dia murtad, maka dia tidak akan apa? Dia bunuh orang lah kan? Dia bunuh orang Islam. Maka disebabkan orang Islam itu dijamin dia punya nyawanya ataupun dijamin darahnya, maka boleh dikenakan qisas ke atas si orang murtad tersebut. Itu di dalam muka surat yang mula-mula apa? Syarat yang ketiga tu kan. Maknanya hukuman itu kita tentukan pada status pada ketika itu. Maknanya kalau lah dia lepas dibunuh tu tiba-tiba dia masuk Islam, masih lagi dia boleh dikenakan hukuman. Sama juga macam orang gila tadi tu lah. Sama juga dalam kes orang gila tersebut. Sebelum dia bunuh, dia berakal. Apabila dia dah bunuh, lepas bunuh tu baru gila, dia boleh dikenakan hukuman qisas. Sebab ketika perbuatan itu berlaku, dia dalam keadaan tertakluk ke atasnya tanggungjawab ataupun mukallaf lah. Okey, so macam tadi contoh yang perbincangan orang murtad tadi tu kan. Orang murtad dia membunuh dia membunuh seorang Islam. Maka seorang Islam yang Islam itu boleh menuntut qisas ke atas orang murtad tersebut. Akan tetapi kalaulah orang Islam itu membunuh orang murtad tu, orang Islam bunuh orang murtad tu, maka si keluarga waris yang murtad itu tidak boleh menuntut qisas bagi orang Islam tersebut. Sebab apa? Orang murtad itu darahnya sudah tidak dijamin oleh Islam. Sebab apa? Dia dah keluar daripada Islam. Ada kisah yang lain? Ayo. Okey, kategori kafir. Seperti mana yang saya sebut yang kita lihat tadi, ada 3 lah kategori dalam Islam, iaitu kafir zimmi, kafir muahad dan juga kafir harbi. Okey. So dalam kafir yang ada di dalam negara Malaysia kita ini, kebanyakannya adalah kafir zimmi lah. Kafir yang duduk di dalam negara Islam dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlandaskan Islam. Akan tetapi di situ ada segelintir yang berperangai seperti kafir harbi. Tetapi tidaklah menjadi, maknanya walaupun halal lah mereka untuk dibunuh, tetapi kita masih lagi di dalam keadaan berdakwah kepada dia dalam keadaan secara bertoleransi. Untuk mengelakkan, sebab apa, kalaulah kita terlalu mengambil jalan nak membunuh orang, akhirnya itulah yang berlaku. Sepertinya Daesh, sepertinya kalau sebelum ni Taliban. Sebab apa? Dia terlalu mengambil orang kata jalan yang ekstrim.
Kan? Dia tidak ada di situ toleransi. Kan? Sebab apa kita sekarang ni kita hidup di dalam satu negara ataupun di dalam satu tempat yang mana masyarakatnya itu bercampur. Bercampur bukannya dari segi budaya, bukan dari segi adat saja, bahkan dari segi agama pegangan itu sendiri. Maka dia kena, kita sebagai seorang Islam, kita kena menggunakan kebijaksanaan lah di dalam nak berdakwah kepada mereka lah. Mana kalau nak membunuh mereka ni merupakan jalan yang terakhir lah, jalan yang terakhir. Okay. So kalau kita lihat kenapa di situ adanya arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh orang-orang kafir ni. Sebab apa? Kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir ni dia ada satu kerajaan, dia ada satu empire. Kan? Maknanya kalaulah sekadar datang jumpa, kan, nak bersembang, nak berdakwah, macam kan, para pendakwah datang bagi tahu suruh masuk Islam, dia takkan dengar pun. Kan, kita tengok macam mana kan, surat yang telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kerajaan Rom, kepada kerajaan Parsi. Apa yang dia orang buat? Dia orang koyak saja. Kan, dia orang koyak saja. Habis tu macam manakah cara untuk berdakwah dengan dia orang ni? Dia dakwah tu biar sama level. Macam mana caranya? Dengan perang lah. Ya, sebab apa? Kenapa dia orang rasa takut, dia orang besar sangat ni? Kenapa dia orang rasa bongkak sangat ni? Sebab dia ada empire, dia orang ada ketenteraan. Ya, maka cara berdakwah dengan dia orang tak boleh dah dengan lembut-lembut ni. Ya, dengan lembut pun dia orang tak makan saman. Ya, maka kena dengan cara berperang lah. Hatta kalau bila Nabi declare untuk berperang pun, dia orang tak takut pun. Sebab apa? Orang Arab nak lawan kami. Orang Arab tu sebab apa, kebiasaan apa? Pada ketika itu orang Arab ni perangai dia orang jenis barbarik. Barbarik ni duduk jenis merata, asyik bergaduh sesama mereka. Kan, persenjataan pun tak berapa nak power. Tiba-tiba nak perang dengan satu kerajaan, satu empire yang mana tenteranya, peralatannya lengkap, tenteranya ramai, dia ada pengalaman berperang dan sebagainya. Maka cara untuk berdakwah dengan mereka, ya, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya orang-orang kafir ini dibunuh. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dakwah itu sama levelnya. Cara dakwah itu sama level, iaitu dengan cara berperang. Tengok siapa lagi kuat. So kalau kamu kalah, kamu kena masuk Islam. Itu cara berdakwah. Tapi pada zaman sekarang ini, bukan apa, berperang itu bukanlah cara untuk kita berdakwah pada zaman sekarang ini. Cara berdakwah iaitu dengan kita menunjukkan peribadi-peribadi yang baik, kita menunjukkan kita punya cara hidup Islam kita sendiri. Kalau tuan-tuan lihat, baru-baru ni ada satu video gambar lah, ada gambar orang Cina minum air. Kat baju tu tulis muda. Ada tengok gambar tu? Tak tengok? Orang Cina minum air, kat baju tu tulis muda. Parti muda. Pernah tengok parti muda? Parti baru lah yang Syed Saddiq buat tu. Kemudian Syed Saddiq tulis kat situ, itu adalah hak mereka untuk minum arak. Kita tak boleh nak halang hak mereka. Kan? Adakah maka itu adalah bukan cara dakwah yang betul. Itu bukan cara dakwah yang betul. Kita mengiyakan perbuatan mereka, sedangkan kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahawa minum arak itu adalah tidak elok. Akan tetapi kita kena bijak lah. Takkanlah kita nak cakap dengan Cina, takkan kita cakap dengan orang India yang bukan Islam ni, tak boleh minum arak, tak boleh berzina sebab dalam Quran sebut. Agak-agak dia orang nak terima tak benda tu? Mana nak terima? Dia orang tak percaya pun Al-Quran tersebut. Dia orang ada kitab dia orang percaya kitab dia orang. Maka kita kena gunakan psikologi. Bukanlah kita tahu bahawa minum arak diharamkan. Tetapi janganlah kita kata bahawa ini adalah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita katalah bahawa arak ni tak boleh minum, nanti kamu bawa accident macam mana? Mabuk dan sebagainya. So kita gunakan dari mana menggunakan logik akal kita untuk cara berdakwah. Bukanlah dengan kita memberikan kepada mereka ruang untuk melakukan kejahatan walaupun di dalam rumah mereka sendiri. Seperti mana saya tekankan sebelum ni, bahawa walaupun ada orang berzina di dalam rumah dan kita melihat, kita bertanggungjawab untuk menegur perbuatan tersebut walaupun rumah tu adalah rumah dia. Sebab apa? Kita di dalam Islam, kita tidak dibatasi oleh
Rumah engkau boleh buat apa-apa. Tak boleh. Tidak macam tu. Kan? Maka kalaulah, sebab tu di dalam Islam prinsipnya, kalaulah kita melihat satu-satu kemungkaran, kita kena tegur. Tak kira lah dekat mana pun, dekat hotel ke, dekat rumah dia ke, dekat tempat awam ke, dekat mana-mana pun, asalkan perbuatan itu perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang berlanggar dengan syarak, maka kita kena tegur. Dan kalaulah macam tadi dalam kes tadi itu, satu kelompok orang Cina minum arak, kita mengiyakan perbuatan tersebut, maknanya kita telah mencairkan identiti kita. Kita secara tidak langsung, secara tidak sedar, kita seolah-olah kita tidak yakin bahawa arak itu bukan satu benda yang membahayakan. Betul buat apa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan benda tersebut? Sedang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, innama haram apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya berkenaan dengan arak. Orang kafir ini bertanya berkenaan dengan arak. Katakanlah kepada mereka bahawa arak itu ada kebaikan dan ada keburukannya. Akan tetapi keburukannya itu lebih besar daripada kebaikan. Maka apabila kita melihat orang-orang kafir minum arak, kita tak boleh kata itu adalah hak dia orang nak minum arak. Itu salah. Maka kita kena berusaha untuk cuba halang dia orang minum arak. Dengan cara macam mana? Tak boleh kata Al-Quran yang suruh, tak boleh kata Allah yang suruh, tak boleh. Dia orang takkan terima. Maka kita kena gunakan cara logik akal tadi itulah. Nanti kalau orang mabuk, nanti pukul orang dan sebagainya. Kita gunakan logik akal supaya dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia bukannya untuk orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan zina, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan riba, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak. Apa lagi? Semua pengharaman itu bukannya untuk orang Islam je. Maka orang kafir itu boleh buat apa saja. Bukan macam tu. Mana pemahaman kita di dalam pengharaman bukan hanya orang Islam. Orang kafir pun sepatutnya kita kena sampaikan bahawa benda tu adalah benda yang tak elok, kena tinggalkan. Katakanlah, saya bagi satu analogi yang mudah. Dekat corner tu, dekat corner jalan tu ada satu lubang. Tuan-tuan nampak, tuan-tuan sebagai seorang Islam nampak lubang tu. Dekat corner orang bawa laju. Kemudian bila nampak driver yang Islam, tuan-tuan tahan. Slow sikit. Bila nampak driver Cina, tuan-tuan tak tahan, tuan-tuan biar je laju. Boleh tak macam tu? Agak-agak boleh tak macam tu? Tak boleh lah. Maknanya tak kira lah siapa pun, Cina ke, Melayu ke, Islam ke, bukan Islam ke, asalkan dia lalu jalan tu dan kita tahu jalan tu ada lubang yang mana boleh membawa kemalangan, maka kita kena tegur, kita kena halang. Tak kira lah agama apa pun, kita kena halang benda tersebut daripada berlaku. Slow, tak kira lah siapa-siapa pun. Macam tu juga kita di dalam dalam mengamalkan agama kita, dan bukanlah pengharaman itu hanya sekadar di dalam kepada umat Islam sahaja, tetapi manfaatnya itu juga terhadap orang-orang kafir. So kita kena jelas berkenaan dengan prinsip kita tu. Tidak ada istilah itu adalah hak mereka untuk buat. Memanglah hak mereka, tetapi di situ kita punya tanggungjawab untuk menghalang mereka daripada melakukan perbuatan kemudaratan tersebut. Saya harap menjawablah soalan tersebut. Sebab apa sebab apa anak muda sekarang ni terutamanya di dalam media sosial, mereka dah berfikiran sebegitulah. Mereka berfikiran bahawa benda-benda yang diharamkan ini hanyalah untuk orang Islam sahaja. Orang-orang kafir ni boleh buat apa saja. Tak boleh. Itu adalah satu cara fikir yang kurang tepat, yang tidak betul. Sebenarnya benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia merangkumi termasuk juga orang kafir. Contohnya riba. Mana apabila seseorang buat pinjaman, bila nak bayar balik, bayar lebih. Pinjam 10,000, bayar 20,000, ada riba kat situ. Maka bukannya bila hilang riba ini, bukannya untuk kemaslahatan orang Islam je. Hatta orang kafir pun yang pinjam pada bank, bayar balik harga yang sama, dia rasa seronok tak? Dapat tak manfaat tu? Dapatlah. Maknanya pengharaman yang berada di dalam Islam ni
Dia bukannya manfaat untuk orang Islam, tetapi termasuk untuk yang bukan Islam. Kan? Okey, wallahu a'lam. Itulah kita namanya kan adanya prinsip. Kan? So apabila kita nak bertoleransi, kita hanya bertoleransi pada perkara-perkara yang apa? Benda bukan pada perkara asas lah. Dan hanya perkara-perkara yang furu' sahaja, perkara-perkara cabang sahaja. Kan? Ada lagi soalan yang lain? Okey. Status kan, apa order budak UIA gitu kan, tak silap kan. Budak UIA cuci kuil. Okey. Ada yang pandangan bahawa aulawiyatnya orang apa? Biar orang kafir dulu yang cuci masjid, barulah orang Islam. Tetapi pada pandangan saya bahawa dan pandangan yang telah dikeluarkan oleh para ulama juga yang lain menyebut bahawa perbuatan mencuci kuil itu adalah salah satu perbuatan memakmurkan, mengimarahkan kuil tersebut. Dan hukum ini juga hukum haram lah. Haram untuk kita mencuci kuil tersebut. Bagi orang kafir saja yang mencuci kuil itulah. Ya, maka kita tak payah sentuh, tak payah fikir pasal dia orang. Atau kalau dia orang datang nak cuci masjid, boleh ke tak? Boleh lah, tak ada masalah pun. Ya, dia orang datang masjid, janganlah cakap nak datang dah pergi buat buka-bukan pula, pergi pijak-pijak Al-Quran dan sebagainya, tak boleh lah. Mana dah apabila dia datang ke masjid, kita raikan dia, kita berdakwah lah kepada dia dan sebagainya. Itu menjadi satu medium untuk kita berdakwah. Apabila dia datang cuci masjid ataupun solat. Tetapi kita tidak boleh untuk mencuci membersihkan kuil ini disebabkan itu merupakan salah satu tanda atau cara untuk kita sebagai tanda kita memakmurkan tempat sembahan mereka. Dan hukum ini juga terpakai kepada orang-orang, contohnya kalau ada technician, contohnya nak repair wiring, nak pasang aircon, nak buat apa lagi, nak buat piping air dekat kuil, dekat gereja. Benda ni juga terpakai kepada mereka. Maknanya haram untuk kita membuat pengubahsuaian untuk buat baik pulih kuil, tidak adalah diharamkan. Biar orang-orang set-set demo je yang baik pulih kuil tersebut. Mana kalau kita dapat job untuk baik pulih wiring dan sebagainya pada di kawasan kuil ataupun gereja adalah diharamkan. Atau kalau jadi driver bas pun, saya pernah ada orang tanya, seorang driver bas tanya, orang Jepun, Ustaz, apakah hukum kalau saya bawa orang yang nak semayang dekat kuil, dekat gereja Riyahad, saya jadi driver bas, dia orang sewa bas, apakah hukumnya? Haram lah. Sebab apa? Kita bersekongkol di dalam memakmurkan kuil gereja tersebut. Dia bagi driver bas yang lain yang bukan Islam untuk mengangkut dia orang. Mana kita sebagai, kalau kita dapat job tersebut, di refer lah kepada orang lain. Okey, ni ada Cina ni jangan kita refer pula kepada orang Islam yang lain pula kan. Mana insya-Allah dengan kita menjaga batas-batas tersebut, di situ segala rezeki itu insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Harapnya menjawab soalan tadi. So, status ni adalah haram lah untuk kita membersihkan kuil ataupun gereja. Sebab apa? Itu merupakan cara, salah satu tanda kita memakmurkan ataupun mengimarahkan agama yang lain. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyebut inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama yang benar. Dan kita tuan-tuan kena berjaga-jaga dengan satu ideologi yang mana tak adalah baru sangat, tetapi kira barulah, iaitu ideologi semua Tuhan ni sama sahaja. Iaitu agama pluralisme. Semua agama ni sama sahaja. Sebab apa? Tuhan ini akan nakkan kebaikan. Tuhan ini memberi rahmat. Jesus kan kita kan, memberi rahmat, memberi kebaikan, tak nak keburukan. Allah pun benda yang sama. Allah nakkan kebaikan, Allah tak nak benda-benda yang buruk. Dan Allah kan nak bagi apa? Allah nak berkasih sayang kepada makhluk dan sebagainya. Itu pluralisme. Kena jaga-jaga. Apabila dah adanya mindset semua agama ni sama, mana semua Tuhan ini hendakkan benda yang sama. So tak perlulah beragama pun. Masuklah agama mana pun. Makna sebab boleh masuk je agama mana-mana. Sebab apa? Tuhan nakkan benda yang sama. Itu salah fikir yang salah.
Itu cara fikir yang salah. Itu sekarang ni istilahnya pluralisme lah. Aliran pluralisme kena berjaga-jaga. Itu belum lagi sembang benda-benda yang maksudnya yang nampak macam Islam tapi sebenarnya menyimpang. Nampak macam Islam tapi menyimpang. Ada beberapa golongan lah yang mana apabila diberi nasihat supaya dia kembali kepada Islam dan sebagainya, dah tak boleh dah, tak makan saman dah, dah tak duduk dah. Maka caranya kita kena jauhkan diri daripada dia orang ni. Kena perhatilah anak-anak mana dia keturunan-keturunan seterusnya supaya terjaga daripada kelompok-kelompok ni. Mana kalau kita nak berdakwah kepada dia orang ni, kita serahkan kepada golongan-golongan yang bertanggungjawab. Maka kita ni dah, mana sebagai saya diri pun saya tak nak berdebat dan sebagainya, saya tidak berkemampuan lah. Biarlah pejabat mufti, biarlah jabatan agama yang mengambil tugas tersebut. Maka kita punya tugas adalah kita menjaga supaya anak-anak, para isteri, supaya menjauhkan diri mereka daripada orang-orang ataupun kelompok-kelompok macam ni. Itu je cara ini, tak ada cara lain. Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada persoalan, itu saja apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang saya minta maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.